Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita nak buat lagi paper 1. So minggu depan lah kita start paper 2 ya, insya-Allah. Okay. So ini seperti biasa, mana-mana ada pengiraan juga akan skip dulu. Kalau ada masa baru kita buat pengiraan ya. Okay, so kita start yang pertama guys. Apakah yang diwakili oleh tekanan, isi padu, jarak dan luas? Okay, sepatutnya korang kena betul kan jawapan ni. Okay. So, bagi cadangan sikit. Mira, apa jawapannya? Ada apa-apa cadangan jawapan? Haris? Fatin ke nak jawab? Fatin kata B. Mira kata B. Kuantiti terbitan. Kuantiti jarak. Jarak bukan terbitan. Jarak kuantiti asas. Bukan. Jarak bukan kuantiti terbitan. Okay, mana? Asas dah bukanlah. Asas bukanlah kan. Terbitan pun dah bukan. So, tinggal dua je. Skala ke vektor? Okey, antara skala dengan vektor. Korang tengok ni. Adakah mereka semua ni mempunyai arah? Vektor ada arah. Isi padu tak ada arah. Tekanan tak ada arah. Jadi, dia hanyalah kuantiti skala. Okey, so be careful guys ya. Sayang pula markah tu. Okey, nombor 2. Semua kuantiti terbitan boleh diterbitkan daripada kuantiti asas. Betul? Kombinasi kuantiti asas manakah benar? Okey, nombor 2 guys. Korang tengok tu. Kuantiti asas manakah digabungkan menjadi kuantiti fizik? Adakah A? Adakah B? Adakah C? Adakah D? Okey, mulakan sekarang. Adakah haba memerlukan jisim, masa dan suhu? Haba perlu jisim, masa dan suhu ke? Ada ke formula haba? Formula haba apa? Kali kod Q sama dengan MC theta. Masa tak ada. Masa tak ada. So, ini salah. Kuasa. Kuasa power guys. Power sama dengan VI. Kalau belajar elektrik lah. Tapi untuk form 4 dia tak belajar macam tu. Form 4 kita belajar E ataupun Q sama dengan P darab T. Power, masa. Ini korang kena tahu ni. Okey. Q. Jadi Q ada dua formula lah. Nanti yang ini kan korang boleh masuk kat sini. Q dia. Contohnya dia bagi kuasa motor. Jadi korang kena pakai formula ni untuk kuasa motor. Nak convert dia kepada Q ni. Tenaga guys. Jadi ni pun tak ada. Tenaga saja. Tenaga saja susah. Dia kena sebut tenaga kinetik ke, tenaga keupayaan ke. Jadi ni pun general, susah. Laju, laju ni betul. Laju panjang bahagi masa. Okey, kadang-kadang panjang, kadang-kadang jarak. So the best yang ada adalah D. Okey, 3 antara berikut manakah kuantiti vektor? Kuantiti vektor dan juga kuantiti terbitan. Kuantiti vektor ni kena ada arah guys. Okey, nombor 3. Manakah yang ada arah dan juga dia adalah kuantiti terbitan? Okey, mulakan. Fatin nak cuba Fatin? Hai Nora. Haikal nak cuba ke? Manakah kuantiti yang ada arah dan dia adalah terbitan juga? Okey, cuba. Salah tak apa guys, kita cuba kan. Kita dapat belajar sesuatu.
Okey, Mira ada idea? Jom kita cek satu-satu ya. Nombor 1, daya terbitan betul dan dia vektor, ada arah. Tenaga. Okey, tenaga ni dia tak sebut tenaga apa, tapi kebanyakan tenaga adalah kuantiti terbitan. Okey. Momentum. Momentum ni juga kuantiti terbitan, tapi dia bukan vektor. Tenaga pun bukan vektor guys. Ni bukan vektor ni, tak ada arah. Tenaga tak ada arah ya. Jadi kat sini A bukan. Okey, B, tekanan. Tekanan ni kuantiti vektor dan dia ada arah. Tekanan atas dan bawah ada arah. Impuls ada arah atas dan bawah. Hal laju ada arah dan dia terbitan. So far B betul. Okey, daya ada arah, terbitan, berat ada arah, terbitan, sesarang ada arah tapi bukan terbitan. Sesarang ni jarak je. Dia macam jarak lah, cuma dia sesaran. Okey, ini kerja bukan? Kerja tak ada arah. Jadi yang ada adalah B. Ya guys. Okey, nombor 4 menunjukkan satu track acara 200 meter. 200 meter ni jarak guys, ni jarak. Yang straight ni sesaran. Sesaran lagi singkat dia guys. Okay, soalannya berapakah hal laju? Kalau sebut hal laju, mesti kita kena bahagikan sesaran tau. Sesaran bahagi masa. Okey, kalau laju sahaja, barulah jarak. Jarak bahagi masa. Jadi kalau hal laju, kena pakai sesaran. Okey. Jadi dalam kes ni, sesaran kita adalah 150. So, masa kita 25. Korang tekanlah kalkulator berapa dapat. C Fatin Okey, terima kasih Fatin. Fatin dapat C. Okey, ni soalan macam matematik. Kita pernah buat matematik kan. Nombor 5. Rajah menunjukkan graf P melawan Q. Okey. Bila dapat graf guys, korang kena tahu. Kena tahulah. Sepatutnya kena tahu daripada awal tahun lagi. Okey, yang atas ni yang tegak ni mewakili pemboleh ubah bergerak balas. Okey, yang melintang ni mewakili manipulasi. Kena tahu yang tu. Apa-apa graf, bergerak balas mesti mencancang. Dan melintang mendata ni dia adalah manipulasi. Okey. So, nombor 5 agak-agaknya apakah jawapannya? Tak nampak lah pula. Cuba tengok yang A. Pemboleh ubah bergerak balas adalah Q. Pemboleh ubah bergerak balas adalah Q. Jangan kata apa ni. Graf P melawan Q. Pemboleh ubah bergerak balas adalah Q. Bukan kot. Kan? P bertambah secara linear. Bukan juga. Kecerunan graf adalah 1.50. Betul ke? Guys? Dapat? Cuba kira. Korang kira lah dapat tak? Sini apa ni? 6. Sini 4. 6 bahagi 4. 6 bahagi 4 dapat apa? Tin dapat tin. 1.5. Okey, jawapannya C. Okey. Jawapannya C. Okey, ada sikit pengiraan lah. Okey, sebuah kereta bermula dari keadaan rehat. Okey, rehat ni adalah kosong ya. Bermula kosong dan menuruni sebuah cerun dengan pecutan. Okey, pecutan dia bagi. Ada kuasa 2 ni pecutan. Kalau kita lupa, tulis kat sini. A5 pecutan. Selepas 5 minit, T kita 5 juga masa. Kita sebut tiba-tiba di kaki bukit. Berapakah laju? Okey, dia nak laju. Dia nak V. So, kat sini ada pecutan, ada V. So, kita nak pakai formula pecutan. Pecutan kita adalah V bahagi masa. V bahagi masa. Nak bagus lagi, hal laju akhir tolak hal laju awal. Hal laju akhir tolak hal laju awal. V tolak U. Itu paling baguslah formulanya. Okey.
Jadi kat sini kan A dia bagi tau. A ni 5 kan. Masuk 5. V nak cari laju awal kosong. Masa kita 5 saat. Letaklah kat sini. Dah, korang carilah V. Kosong ni boleh abaikan lah ya. Dah, korang darab. Dapat 5 darab 5, 25. Silap pula. Patutnya pengiraan kita tak buat. Takut tak cukup masa kan? Okey, lepas ni pengiraan tak buat. Okey, ni pun pengiraan kot ya. Menunjukkan graf laju masa. Soalan apa? Berapakah laju purata? Okey, laju purata ni macam matematik. Laju purata formulanya apa? Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Dah. Korang carilah jumlah jarak ni. Dia punya luah dia ni. Cuma yang ni, korang kena cari yang atas. Tolak. Korang tolak yang bawah ni. Yang atas, tolak bawah. Sebab apa? Sebab dia adalah melibatkan hal laju. Sesaran lah guys. Matematik tak ada. Matematik atas je. Kalau fizik ni kat bawah ni kena tolak. Jadi korang cari dulu. Cari ni, korang tolakkan. Dapat dia punya jumlah jarak dia. Okay guys? Ada masa kita buat. Kita buat yang lain dulu. Okey, 8 menunjukkan sekeping duit shilling. Dijatuhkan secara bebas. Ni namanya free fall. Jatuh bebas. Ni mesti korang betul jawapan ni. Okay, antara berikut manakah benar mengenai jatuh bebas? Okey guys. Korang rasa apa? Fatin rasa Fatin. Haris kata B. Kedua-dua mendarat pada tapak yang serentak. Betul. Ni dalam vacuum ke Haris? Dalam vacuum. Dalam vacuum, ya betul. Kalau jatuh dalam vacuum, jatuh serentak. Dua-dua ni jatuh laju. Dua-dua jatuh laju. Kapas pun jatuh laju dalam vacuum. Okey, 9. Menunjukkan seorang peninju cuba menolak sebuah beg pasir tergantung keadaan pegun. Okey. Apakah konsep fizik yang diaplikasikan? Ni macam buai pun sama. Buai kita tolak adik kita. Kalau kita ada dua adik, satu yang besar, satu yang kecil. Yang besar susah nak tolak. So, cerita benda sama lah. Korang rasa apa jawapan ini? Melibatkan konsep apa? Kalau buai. Nak tolak buai susah. Buai yang jisim besar lah kan. Jisim ringan senang je. So, konsep apakah ini? Nak tolak susah tu konsep inertia. Bukan impuls. Impuls yang jatuh, Haris. Yang jatuh. Memanjangkan impuls. Yang jatuh, yang kena hentam. Itu impuls. Inertia ni benda-benda yang susah nak tolak. Kenapa dia susah nak tolak? Kita cerita sikit. Kenapa dia susah nak tolak? Okey. Inertia mengatakan sesuatu yang pegun ataupun yang bergerak seragam. Kalau kita cuba tolak, dia cuba nak kekalkan kepegungannya. Nak kekalkan pegun. Dia cuba nak pegun juga, tolak. Susah lah. Dan bergerak senang lah. Okey? Begitu juga kalau dia bergerak seragam. Bergerak dengan hal laju seragam. 100 je keretanya. Kalau kita nak stopkan dia, kita susah nak stopkan dia. Sebab dia nak kekalkan pergerakan dia. Jadi, inertia memberitahu bahawa sesuatu benda yang pegun, dia cuba nak pegun. Sesuatu benda yang bergerak, dia cuba nak bergerak. Okey? Jadi sebab itulah kita nak alihkan benda ni, mula-mula susah. Sebab dia cuba nak pegun dirinya. Faham tak guys? Jadi dia inertia. Okey, ni momentum. Alamak, momentum ni tak apa. Kita jangan kira, kita tengok. Momentum ada 3 jenis. Kita ada momentum kenyal, tak kenyal dan juga letupan. Okey, korang rasa momentum ni momentum apa ni guys? Kita baca dulu. Jika kereta tersebut lepas pelanggaran melekat. Okey, kalau melekat, kenyal ke tak kenyal? Lari, mula-mula tak melekat. Bila langgar je terus melekat. Dan dia akan bergerak bersama-sama. Okey.
Tu namanya momentum jenis apa tu? Kenyal ke, tak kenyal ke, letupan? Siapa ingat? Haris kata tak kenyal. Betul. Yang benda-benda yang melekat tak kenyal. Jadi formula kita adalah M1U1. Ni yang sebelum meletup, sebelum melanggar. Tambah M2U2. Sama dengan M tambah M. M1 tambah M2 darab dengan V. V ni samalah sebab dia melekat. Sebab tu V kat luar. Ini namanya tak kenyal. Okay, kalau dia kenyal macam mana? Kenyal ni maksudnya dia langgar dan terasing V dia. Kalau macam tu V1, M1U1. Ya, ni sebelum pelanggaran ya. Lepas pelanggaran dia akan jadi M1V1 tambah M2V2. Ini kalau tak kenyal. Sebab V yang berbeza. Jadi kalau dia melekat, kita pakai V1 je. Faham tak? Okey macam ni. Boleh. Okey. Kalau katakanlah dia dia letupan. Kalau letupan macam mana? Letupan dia adalah M1V1 sama dengan kosong ni. M1 adalah kosong. Maksud cikgu macam ni. Dia kosong, lepas tu M1V1 tambah M2V2. Dia kosong. Kenapa kosong? Macam pistol. Pistol sebelum dia meletup, dia mana bergerak kan? Pistol dengan peluru. Kosong lah. Bila meletup, satu ke kiri, satu ke kanan. Maksudnya, yang ini mesti katalah negatif 10. Yang ini mesti positif 10. Kan nilainya ke kosong. Satu ke kiri, satu ke kanan. Ini letupan. Letupan jarang tanya. Jarang tanya, jarang buat pengiraan. Tapi untuk paper 1 selalu juga tanya letupan. Cuma pengiraan jarang. Pengiraan banyak dua ni lah. Guys. Jadi dua ni korang kena maklum lah. Jadi cikgu tak kira ya. Cikgu tak kira lah ya. Ini yang tak kenyal korang pakai ini. Okey lagi. 11 lagi buahnya. Okey, antara berikut manakah benar tentang jisim dan berat? Ingat jisim kg, berat Newton. Contohnya kalau kita 40 kg, darat 10, kita akan jadi 400 Newton. Darat 10. Sebenarnya darat 9.81 lah. Fatin kata D. D tu apa? Jisim adalah kuantiti skala. Yes, betul. Jisim ni kuantiti skala. Berat ni kuantiti vektor. Baru cakap tadi. Berat ada arah. Berat ada atas, ada bawah. Sebab dia melibatkan graviti. Graviti ada arah tau. Okey. Kuantiti skala. Tapi jisim tak ada kuantiti skala. Kg. Tak ada kuantiti skala. Tak ada kuantiti skala pula. Tak ada arah. Okey, 12. Mengapakah bahagian hadapan dan belakang kereta direka mudah remuk? Kalau kita tengok, kereta kita kan panjang kan? Depan panjang, belakang pun panjang. Supaya mudah remuk. Aksiden senang kemik. Sebab apa senang kemik? Kenapa dia mencipta kereta tu langgar kat depan, senang kemik? Kita nak repair masalah kan? Duit kena keluar banyak. Tapi, apakah manfaat dia? Okay, cuba korang komen. Haris kata D. Apa tu D? Betul. Memanjangkan masa hentaman. Bila kita memanjangkan masa hentaman, kita punya daya impulse berkurang. Jadi kita tak ada kemalangan lah yang walaupun teruk, kita jadi okey lah sikit. Kalau ni kuat, kan? Kita nanti campak ni. Tercampak kita, hentaman dia kuat. Initial kita pun tinggi. Jadi dia memanjangkan masa. Sebab itulah kereta mahal-mahal, langgar memang dia hancur. Macam kereta Formula 1. Dia terbalik sikit hancur kan? Memang design macam tu.
Terbabas sikit pun dah hancur. Okey, 13. Magnitud daya memusat bergantung kepada magnitud daya memusat, guys. Ni dah masuk apa ni, bab 3. Magnitud daya memusat. Okey, bila soalan macam ni kan, melibatkan daya-daya ni melibatkan formula. Korang tengoklah dekat formula depan. Daya memusat ikut formulanya F sama dengan mv kuasa 2 R. Daya memusat. Contohnya kita ada bumi. Okey, tiba-tiba kat sini ada satelit. Satelit ni. Daya memusat. Dia bergerak. Okey. Jadi M ni merujuk kepada M satelit. Bukan M bumi. M satelit tu. Jadi tengoklah. Ni yang terlibat. Ada M. Ada velocity, hal laju, ada radius. Okey. Mana korang tengok? Jadi yang pertama dia kata bergantung pada jisim bumi. Bukan jisim bumi Yang ini jisim satelit. Jadi ni salah. Yang ada satu dah boleh buang. Dah senang. Okey, Haris boleh jadi benda-benda melibatkan formula, korang tulislah formula. Cuba tengok apa yang ada, apa yang tak ada. Okey. Lagi. Alamat pengiraan lah tak nak lah ni. Ada masa kita datang balik Okey, 15. Apakah jenis daya yang membolehkan suatu objek bergerak mengikut laluan melengkung? Macam setiap lah. Melengkung pergerakan dia. Okey. Sila jawab. Korang rasa apa? Atin kata B. Kawan-kawan lain setuju tak B? Daya memusat. Betul lah kan? Betul Atin. Daya memusat. Bagus. Okey, 16. Hukum manakah menyatakan bahawa kuasa 2 tempoh orbit? Kuasa 2 tempoh orbit. Kuasa 2 tempoh orbit. Kuasa 2 tempoh orbit. T tempoh besar. Lepas tu, tempoh 2 tempoh orbit bagi sebarang planet adalah berkadar terus. Okey, berkadar. Berkadar simbol dia macam tu. Berkadar terus dengan kuasa 3 jejari. Siapa tahu ni? Hukum apakah menggunakan formula ni? Hukum Kepler ketiga. Betul. Kepler pertama apa? Kepler pertama bentuk elips. Kepler kedua adalah jarak dia adalah sama. Bukan jarak, luas dia. Luas sini dengan sini sama. Ini Kepler 1, Kepler 2, ini Kepler 3. Okey, good. Jadi jawapannya adalah Kepler 3. Okey, 17. Antara berikut manakah benar tentang satelit Joe-Pergon? Joe-Pergon ni memang diikut peredaran bumi. Dia terletak pada titik yang sama aja. Jadi kalau duduk kat Malaysia je lah. Sebab tu dia Pergon namanya. Okey, pada pendapat korang, apakah jawapannya? 17. Apa jawapannya? Satelit bergerak mengikut bumi pada ketinggian orbit yang berubah-ubah. Tak. Ketinggiannya sama je tetap. Bukan. Fatin kata B. B ni digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang ramalan kaji cuaca, GPS dan pengimesan bumi. Pengimesan bumi tak boleh pakai tetap. Dia kena bergerak laju ataupun perlahan sikit lah supaya dia nak capture semua bumi. Kalau tetap tu Malaysia je dapat. Dia nak image bumi ni. Jadi dia tak boleh tetap. Bukan. Okey, tempoh orbit adalah 24 jam. Ni ikut ni. Nampak tak? Bumi 24 jam. Iaitu sama dengan tempoh putaran bumi. Dah. Inilah. Orbit ni tidak semestinya sentiasa berada di atas khatulistiwa. Dia mesti berada pada khatulistiwa. Sebab khatulistiwa tu ngam-ngam kan. Dia kena ikut khatulistiwa. Barulah betul-betul dia duduk pada negeri tersebut. Okey, itu namanya Joe-Pergon. Okey, 18.
Ni apa ni? Alamak, kira ke? Tak nak lah. Okay, lagi. Kira ke tak? 19. Rajah menunjukkan orbit sebuah satelit tersebut mengalami daya tarikan graviti. Okey, betul, ada tarikan graviti. Satelit yang berjisim M ini juga mengalami daya memusat disebabkan oleh hal laju linear. MB kuasa 2R kan? Okey. Soalannya, mengapakah satelit tersebut dapat bergerak mengikut orbit pada jari R yang diukur? Maksudnya kenapakah satelit ini boleh pusing macam ni? Itu soalan dia, senang kita. Kenapa dia tak straight ke? Kenapa dia tak jatuh ke? Kenapa dia boleh follow je bulatan tu? Okey. 19 guys. Apa jawapannya? Kenapa dia boleh pusing je, tak jatuh, tak terlepas? Sebab apa? Haris kata A. Pecutan memusat, maksudnya pecutan dia memusing ni sama dengan pecutan graviti. Betul, dia kena sama baru ngam-ngam. Kalau pecutan memusat lebih tinggi, dia akan terlepas. Sebab dia laju sangat. Okey, lebih tinggi bukan Kalau lebih rendah, dia akan jatuh. Tak cukup power. Dia betul-betul kena sama dengan graviti satelit tersebut. Okey. Lagi. 20. Sup panas dituangkan ke dalam sebuah mangkuk. Pernyataan manakah benar tentang pengaliran haba? Ya guys? Okey, 20. Manakah benar awak rasa? Okey, mana? Okey, tengok yang A. A betul tak? Pengaliran haba bersih adalah dari sup panas ke mangkuk. Pengaliran haba bersih. Haba bersih ni maksudnya dia mencapai keseimbangan terma. Sifar lah. Pengaliran haba bersih dari sup panas. Ni bukan pengaliran. Patutnya kena buat kadar pengaliran haba. Bukan pengaliran haba bersih. Lagi, haba mengalir hanya daripada mangkuk ke sup panas. Terbalik. Patutnya panas ke mangkuk. Ini terbalik. Haba mengalir hanya daripada sup panas ke mangkuk. Haba mengalir hanya dari sup panas ke mangkuk. Okey, 20 ni macam betul. Kan? Haba mengalir hanya dari sup panas ke mangkuk. Okey, macam betul. Pengaliran haba bersih antara sup panas dengan mangkuk. Lagi betul guys. Pengaliran haba bersih, sup dengan mangkuk adalah sifar. Maksudnya sup dengan mangkuk tu akan mencapai kedua-duanya suhu yang sama. Okey, C tu kalau tak ada jawapan pun mungkin boleh betul jugalah. Memang haba ni mengalir daripada panas ke sejuk. Ya. Okey. Okay, now kita nak masuk eksperimen untuk mengkaji muatan haba tentu. Okay, ni kalau korang dekat lab, korang kena buat eksperimen ni lah. Kalau cikgu korang ada masa. Okay, ni bekalan kuasa. Cikgu cerita sikit So, ini blok aluminium. Jadi, kita nak tengok macam mana muatan haba tentu untuk aluminium. Okay, cara yang bagus sebenarnya, kita kena bungkus ni. Kampas ataupun kena bungkus supaya haba tak keluar. Okay, lagi, kita guna termometer. So, dalam termometer ni, kita kena isi dengan minyak. Supaya tak ada ruang lah. Supaya dipenuhi dengan minyak. Jadi, termometer tu terkena pada minyak.
Sebab kalau ada ruang, tak aci lah eksperimen tu. Kena isi minyak dalam lubang termometer. So, dan bawah ni kalau boleh kita lapik lah. Lapik sesuatu plastik ke, supaya dia tak merebak lah habanya ke bawah. Okay, soalannya, langkah manakah tidak meningkatkan kejituan? So, maksudnya yang tak terlibat di atas ni. Okey. Korang rasa manakah jawapannya? Yang tidak. Yang pertama, balut bongkah aluminium dengan kapas. Okey, boleh diterima. Balut dengan kapas, okey, boleh diterima. Ini betul. Tapi dia nak yang tak tau. Letak bongkah aluminium di atas kepingan polistiren. Okey, boleh terima. Tutup bahagian atas bongkah aluminium dengan kertas kerajang. Tutup aluminium macam mana tu? Dia tak cakap pula. Tutup macam ni ke? Tutup atas ke? Dia tak cakap kan? Biar dulu. Tuang sedikit minyak pelincir ke dalam lubang mana termometer dimasukkan. Ini belum betul. Kita kena tuang minyak tadi kan. Jadi nampaknya C ni macam 50-50, dia salah lah. Bungkus macam mana tak tahu. Tapi kalau ikut bungkus, kalau bungkus macam ni saja tak membantu pun. Okey, lagi next. Okey, Rajah 22 menunjukkan 2 biji cawan seramik berisi air panas dibiarkan sejuk. Salah satu dibuka tutupnya. Okey. So, mengapakah air di dalam cawan seramik dengan penutup lebih tinggi suhu dia? Kenapa? 22 guys. Kenapa? Fatin kata B. B tu apa? Kerana haba yang hilang ke persekitaran adalah lebih sedikit bagi cawan yang tutup. Betul? Tutup kan? Jadi kuranglah haba dia keluar. Okey, Fatin betul. Dalam satu eksperimen untuk menentukan muatan haba tentu. Okey, ni haba tentu, cikgu bagi formulanya. Q sama dengan MC theta. So, ni dibagi tau. Okey, dia bagi letak kat depan. M ada tak? M dia bagi. Masukkan M. C dia nak cari. C dia nak cari. Sebab theta dia bagi. Dah. Korang transfer lah. Nanti dapatlah C berapa. Dah, sebab tak nak kira lah guys. Kita buat soalan lain dulu. Raja menunjukkan graf suhu aluminium melawan masa. Okey. Alamak, ni kira juga kah? Hai, tak nak lah. 25. Okey, jom kita baca dulu. Menunjukkan graf suhu melawan masa. Okey. Ada 3 bongkah X, Y, Z. Okey. Muatan haba tentu X, Y, Z. Okey. Korang tengok graf ni kan? Okey, graf manakah yang cepat panas dan graf manakah yang lambat panas? Okey, kalau ikut tanya, manakah yang cepat panas? X, Y, Z, mana cepat panas? Cuba tengok betul-betul. Manakah yang cepat panas? Suhunya tinggi, ni masa dia. Suhu dia rendah sikit, ini masa dia. Mana yang cepat panas? Kena api dia cepat panas. Mana satu? Kita agak-agak lah, kita letak lah ya. Agak lah kita katalah ni 50 Celsius. Ini katalah 70, agak-agak lah ya. Ini katalah 100. Contoh. Ini masanya katalah 5 saat, 10 saat, 15 saat. Contoh supaya nampak. Okey guys, mana satukah yang paling cepat? Nampaklah sikit macam ni. Nampak tak? Yang paling cepat panas, X. 5 saat, dapat dah 100. Faham tak? Jadi X ni, muatan haba dia, C dia adalah paling rendah. CX ni paling rendah. Nombor 2 adalah Y, nombor 3 adalah Z. Jadi X paling rendah. Faham tak guys? Boleh faham tak? Okey. Macam tu ya. Jadi kalau rasa pening, korang letak sendiri. Ini bukanlah figure yang betul. Tapi kita nak dapatkan minda kita macam mana nak buat ni. Okey. Jawapannya ada tak? Ni ada ni. Ya. Okey, 26. Antara berikut yang manakah tidak mewakili sifat suatu gas yang mematuhi hukum
Boy's law. Okey, buat macam ni. Okey, ini adalah pressure, ini adalah suhu, ini adalah volume. Akronim kita tekanan cikgu bagi. Okey, bagi ni mewakili boys. Ini bagi. Bagi dekat sini. Ni bagi. Ni bagi Ini child. Ini tekanan. Okey, sekarang ni dia nak boy. Boy nampak tak? Pressure dengan volume. PV. Okey, korang rasa manakah jawapan dia? Semua PV ni. Sudah. Okey, jom kita tengok, kita bincang sikit. Okey, apa maksud PV? Apa maksud PV? Okey. PV ni sebenarnya dia adalah berkadar songsang. Kita letak satu figure, contoh macam ni. PV sama dengan 1 lah katakan. Jadi kalau kita datang sini balik, nampak tak dia akan jadi macam ni. Boleh? Dia sebenarnya berkadar songsang. Kalau berkadar songsang, formula graf kita adalah kena macam ni. P1 per V. Ada tak? Kenapa tak ada tu? Sepatutnya graf dia macam ni lah. Sepatutnya macam ni Kenapa tak ada, guys? Yang manakah? Oh, tidak. Alamak, ni lah tidak. Tidak ni Dia kena P kat sini Ni. Yang tu 1 per V dah, bukan dah. Okey. Berkadar songsang. Ni P dengan V ni berkadar, ni tinggi, ni meningkat. Jadi P dengan V ni berkadar songsang. Berkadar songsang. Betul lah. Ni lah patutnya kan. Patutnya A ni lah. Okey. Tapi kalau kita nak buat 1 per V. Kalau nak buat 1 per V, dia akan jadi berkadar terus. Macam tu. Sebab kalau kita nampak kan, 1 dengan V ni dia berkadar terus dengan ni. Tapi kalau nak berkadar songsang, V saja. Okey, faham tak? Korang faham ni? Ke korang keliru? Haris okey, Haris? Ke cikgu cakap belit-belit? Ada okey? Perhatian okey Boleh? Perhatian okey? Cikgu cakap belit-belit sikit. Mira okey? Mira faham ke? Haikal? Haikal boleh faham? Alamak, Mira. Okey. Nasib baik Mira buat macam tu. Okey, sekali lagi Mira. Cikgu cuba je Mira. Kita buat ni. Okey, pressure, volume. Okey, tekanan cikgu bagi. Okey, let's say lah cikgu ambil Boy's law kan. Boy's law PV, tapi nak jadikan dia berkadar terus, berkadar songsang, kita pindahlah sini. Okey, sampai sini Mira okey Mira? Sampai sini Mira okey? Boleh faham? Okey kan? So, graf dia maksudnya kalau P dengan V kan? Kalau V naik, P kurang. Betul tak Mira? Mira faham tak? Ini okey? Okey, jadi P dengan V berkadar songsang. Maksudnya P dengan V berkadar songsang. Faham tak? Ini okey? Okey. Kalau kita nak buat comparison antara P dengan V. Tapi sekarang cikgu beritahu, kalau kita nak buat comparison antara 1 per V ni, 1 per V dengan P. Faham tak? Jadi ni naik. Mira faham ke? Betul lah maksudnya. Jadi kalau ni dah jadi berkadar terus macam ni lah. P dengan 1 per V. Sebab itu apa-apa yang berkadar songsang nak jadikan straight line, kita kena bahagi dengan 1 atas. Baru dapat straight line berkadar terus. Okey, Mira better see kan? Okey, kalau katakanlah kita buat Childs law ni. Childs law V per T. Tapi kalau kita letak 1, kita naik atas, dia akan jadi
Inilah sepatutnya. Ini berkadar terus. Ini senang. Jadi, VT berkadar terus. Okey, ini senang je. Okey guys Okey, sebuah bekas silinder yang mengandungi gas mempunyai. Okey, ni yang ini kena pakai ini jugalah guys, kena buat pengiraan. Okey, PVT. Nampak tak ada temperature tu? Ni temperature. Pascal ni adalah pressure. Dua ni terlibat. P dan T. Okey. Jadi kalau macam ni untuk pengiraan, kita kena buat macam ni. PT11 sama dengan P2 T2 sebelum dan selepas. Okey, cuma T ni korang kena tambahlah 327 ke 237, lupa cikgu. Yang kena nak jadikan dia Kelvin tu. Fatin lupa tak cikgu Fatin? Haris 237 ke 273 ya? Kena jadikan dia Kelvin. Untuk ini saja pakai Kelvin. Okey, yang lain tak pakai Kelvin. Kelvin hanya untuk hukum gas saja. Okey guys, tak apalah guys. Itu yang kita kira tu. Okey, 28 antara gelombang berikut manakah boleh merambat melalui vacuum? Ingat, vacuum ni memang tak ada partikel udara. Okey, gelombang manakah yang boleh melalui angkasa lepas? Apa pendapat korang? 28. Haris? Gelombang manakah yang boleh melalui angkasa? Okey, tengok yang pertama. Haris kata A. Okey, yang pertama ultraviolet. Ultraviolet ni boleh sebab dia berada dalam matahari. Dan matahari, cahaya ni memang sampai kat kita pun. Sebab itu dia boleh. Yang kedua, gelombang ultrasonik. Ultrasonik ni bunyi guys. Bunyi ni dia perlukan medium. Contohnya udara, diperlukan air ke. Bunyi boleh bergerak dalam air. Sebab tu ikan boleh communicate dengan kawan dia. Dia boleh bergerak dalam air. Bunyi. Macam kita guna ultrasound nak scan baby dalam perut. Dalam perut kita ada air kan? Dalam perut mak. Dia boleh travel. Jadi bunyi ni mesti ada medium. Dia tak boleh dalam vacuum. Sebab itu dekat angkasa, memang kita tak akan dengar apa bunyi pun dekat angkasa. Sebab bunyi tak boleh travel melalui medium. Yang boleh dengar pun, yang so far yang cikgu tahulah dekat angkasa yang boleh dengar pun hanya bunyi bintang. Ada 2 tahun lepas kot namanya bintang apa namanya tak, tapi bintang tu bunyinya macam orang ketuk pintu. Macam mana orang ketuk pintu? Astronaut dengar macam orang ketuk pintu dia. Tapi tu bunyi bintang. Bunyi tu boleh travel, tak pasti kenapa bunyi tu boleh travel. Ataupun mungkin bunyi tu dia hantarkan gelombang kena pada kapal tu ke? Tak pasti. Tapi bunyi sebenarnya dekat angkasa, sebab tu pergi angkasa, diorang dengar sunyi lah, tak dengar apa-apa. Sebab bunyi tak boleh nak merambat. Kecuali dalam kapal angkasa lah, sebab mereka isikan dengan gas oksigen. Gelombang radio, yes. Ini pun boleh merambat dekat vacuum. Sebab itu kita boleh hantar space probe kita luar angkasa. Jadi 1 dan 3 guys. Okay. Kita boleh hantar probe kita ke luar angkasa. 29. Okay, 29. Fenomena apakah ini? Cetek dan dalam. Fenomena apakah ini? Cetek dan dalam. Pembiasan, betul. Pembiasan 2 medium yang berbeza. Cetek dan dalam. Betul. 29A. Kita masuk 30 menunjukkan gelombang merambat melalui 3 kawasan. Alamak, pengiraan tak nak. Kemudian. Okey, 31. Pernyataan berikut manakah paling baik menerangkan mengapa bunyi lebih mudah dibelau berbanding cahaya? Kenapa bunyi mudah dibelau? Fatin kata C. Tin 31C ya.
Tengok. Bunyi memerlukan medium untuk merambat. Betul? Memerlukan medium untuk merambat. Betul. Tapi untuk membelau, sebab dia compare dengan cahaya. Dia compare dengan cahaya. Tapi belau ni dia tak melibatkan benda medium lah. Tapi bunyi ni memang memerlukan medium. Tapi untuk membelau, bukan itu yang dimasukkan. Okey, nak membelau ni, membelau benda yang senang, kita mesti mempunyai syarat pertama, panjang gelombang yang besar. Panjang gelombang, iaitu lambda lah. Lambdanya mesti kena besar. Lambda ni kena besar. Ni lambda kita ni. Baru dia mudah untuk membelau. Kalau lambda kecil, frekuensi tinggi. Ni lambda kecil. Dia susah nak membelau. Reasonnya kenapa cahaya susah nak dibelau? Kerana cahaya mempunyai panjang gelombangnya yang pendek. Lambda dia pendek. Susah nak membelau. Okey. Gelombang bunyi boleh membelau. Okey, cuba korang bayangkan kalau cahaya boleh belau. Macam mana ya? Macam ni guys. Okey, katakanlah kalau kita buka pintu kan. Contoh ni. Kita ada pintu. Okey. Katalah cahaya masuk. Cahaya masuk. Cahaya straight je. Kan straight cahaya. Betul tak? Kalau cahaya tu boleh belau. Cahaya tu akan masuk. Jadi. Cahaya ni akan masuk. Lepas tu cahaya akan bersepah. Maksudnya cahaya tu akan terang. Satu rumah tu akan terang. Dia akan masuk ke sini. Faham tak guys? Which is tak adalah cahaya macam tu. Jadi cahaya tak boleh membelau. Sebab reasonnya lambda dia pendek. Susah nak membelau. Tapi bunyi membelau. Macam bunyi siren, ambulans. Bunyi kalau masuk ke tingkap, dia akan masuk, dia akan membelau kan? Dia akan membelau. Sampai ke dapur dengar. Sebab dia boleh membelau. Reason kenapa? Sebab lambda dia besar. Okey, faham tak? Cikgu explain clear? Boleh faham? Sebab itulah cahaya susah nak dibelau. Sebab dia lambda yang kecil. Nak belau juga cahaya boleh tak? Boleh. Kita kena cari celahan yang sangat kecil. Celahan yang sangat kecil. Sebab itu kalau korang nak buat, korang kepit dua tangan ni, jari ni kan, korang tengok lampu. Kalau korang, macam lampu tu macam cahaya pecah-pecah sikit tu, korang berjaya membelaukan dia. Kalau korang tak dapat pecah-pecah cahaya, korang tak mampu lagi lah. Sebab maksudnya gap dia kecil sangat lah, korang nak belaukan dia. Macam tu. Okey. Okey, jadi panjang gelombang bunyi lebih panjang ni. Okey, dah. Korang dapat suatu ni. Okey, 3-2 menunjukkan corak interference. Ingat interference ni ada dua sumber lah, sumber gelombang yang coherence. Okey, dua celah yang. Okey. So, apakah cahaya merah diganti dengan cahaya biru? Ingat, cahaya merah tu mempunyai gelombang yang paling panjang. Jadi pinggir dia lagi besar dan lagi terang. Kalau cahaya digunakan selain daripada cahaya merah, contoh cahaya biru, pinggir dia mesti lebih kecil. Lebih kecil-kecil. Ini besar kan? Jadi yang biru ni mesti lebih kecil. Mana jawapannya yang lebih kecil daripada atas? Logiknya lah. 3-2 adalah C. Jangan ambil yang D. Dia jauh sangat gap ni. Tak boleh. Biru kecil sikit kan? Compare atas. Kan kecil sikit. Ni besar sangat. Tak. Merah yang paling besar. Tak ada lagi yang paling besar dah. Warna merah sahaja yang paling besar. Kalau tengok pelangi, merah duduk atas sekali kan? Jadi gelombang yang paling besar menghasilkan pinggir merah, pinggir terang ni. Hanya warna merah saja. Sebab itu kita pakai warna merah untuk eksperimen. Senang nak buat. Warna lain susah nak membelau. Sebab panjang gelombang dia pendek. Lambda dia pendek. Ya guys? Okey, 3-3 antara berikut manakah tidak benar? Tidak benar mengenai gelombang elektromagnet. Okey, manakah yang tak benar? Tiga-tiga. Manakah yang tak benar? Gelombang elektromagnet. Okey, yang pertama merupakan gelombang melintang. Betul. Semua gelombang melintang. Kecuali bunyi je membujur.
Kau ingat ni. Bunyi saja membujur ya. Okey, membujur ni bunyi saja. Yang lain semua melintang. Air melintang, cahaya melintang. Okey, hanya bunyi saja membujur. Macam ultrasound tadi. Ultrasona kan. Ultrasound. Ultrasonic tu kan, dia bunyi, membujur lah. Apa-apa bunyi membujur. Okey, A betul. B tidak memerlukan medium pun betul. Kita boleh hantar maklumat melalui probe ke angkasa. Okey, 33C, hal laju gelombang dipengaruhi oleh panjang gelombang. Ni tak. Ni tak. Hal laju gelombang dia memang hal laju dia lah, ni yang tak. D menunjukkan fenomena pantulan biasan. Betul, dia pun macam cahaya juga. Dia boleh pantul, dia boleh bias, dia boleh belau. Kalau tak, macam mana kita nak terima daripada receiver yang pakai piring tu kan? Dapat, pantul balik, lepas tu kita absorb dia masuk dalam siaran. Macam Astro semua tu. Dia mesti boleh pantul. Kalau tak boleh pantul, ya tak boleh lah. Tak boleh lah kita dapatkan maklumat tu. Dia mesti boleh pantul, membias dan membelau. Okey. Ni pasal apa ni? Okey, ni pengiraan guys. Tak nak lah. Raja menunjukkan sebatang pendayung bot terendam sebahagiannya di dalam air. Tak nampak sangat. Fenomena manakah menerangkan pemerhatian ini? Nampak pendek ya. 35. Okey, 35. Yang pertama, pantulan. Bukan pantulan, pembiasan lah. Pembiasan satu lagi kita akan dapat pantulan dalam penuh. Maksudnya bayang-bayang dia. Kita akan nampak bayang-bayang dia kan. Okey. Pantulan dalam penuh Harap-harap korang masih ingat lagi pantulan dalam penuh. 36 pengiraan. Okey, biarkan. Ini ingat kita ada 5 tempat. 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat, 4 tempat, 5 tempat. So, negeri 9, negeri 9, negeri 9. Matematik. Soalannya, menunjukkan objek diletakkan pada jarak di antara 2F kepada 2F. Sinilah letak. Nampak tak? Okey. Jadi kalau ikut, dia adalah nyata, songsang dan kecil. Nyata, songsang dan kecil. Nampak tak songsang tu guys? Ini kata cekung lah. Alamak. Sorry. Ini pemilih untuk kata cembung. Tak nampak pula kata cekung lah guys. Kata cekung dia satu je. Dia satu saja. Dia kecil, tegak dan juga satu lagi dia adalah tak silap cikgu Maya ya. Maya ke Ria ya? Ni juga lupa, aku cek balik. Dan pasti dia kecil, tegak. Jadi yang paling nampak okey sikit ni lah kot ni, C ni. Kat mana letak pun dia memang sentiasa kecil dan tegak. Cuma Maya dengan nyata juga lupa lah pula guys. Kena cek balik nanti ya. Okey, 37C. Okey, now. 38, ni pengiraan kanta. So, 21 menunjukkan imej bagi sebuah bangunan yang diperhatikan melalui cermin X. Jadi, apakah cermin X? Kita letak di sebalik bangunan supaya kita nampaklah penjenayah. Okay guys, apakah 39 ni? Kita pakai cermin apa? Cermin cembung, betul. Supaya nampak medan penglihatannya luas. Okey, 40 menunjukkan 4 peralatan optik. Peralatan manakah menggunakan pantulan dalam penuh? Manakah menggunakan pantulan dalam penuh, guys? Ini apa Oh, ini endoskop. Endoskop yang kita teropong kop usus orang tu. Endoskop ya. Endoskop. Siapa pernah masuk endoskop dalam perut dia? Okey, pantulan dalam penuh Yang pertama adalah P. P ni kalau kita belajar balik,
Okey, kita akan letak dekat sini adalah dia punya ni. Ni satu. Satu lagi sini. Jadi cahaya ni akan datang terkena pada prism. Prism tu melalui pantulan dalam penuh. Nampak tak? Dia pantul kat sini. Dalam penuh pantul kan? Sini pun dalam penuh. Okey. Jadi tu maksudnya pantulan dalam penuh ya. Jadi dan juga endoskop pun sama macam ni. Sebab itulah kita tengok dalam tu, maksudnya gambar tu dipantul dekat kita punya optik. Dalam ni ada banyak optik ya. Wire optik. Sebab wire optik ni bagus. Wire optik ni macam kita hantar maklumat internet. Internet yang unify dekat rumah tu dia pakai optik juga. Sebab optik ni boleh memantul pantul dalaman penuh. Okey, ngam-ngam guys. Kita check tengok ada banyak manakah pengiraan dalam soalan kita Satu katalah kalau kita nak abaikan pengiraan. Satu, dua, tapi yang simple-simple tu korang kira lah. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12. So, lebih kurang antara 10 hingga 12 guys. Maksudnya kalau 40 soalan, korang tak buat pengiraan pun, masih ada 30 soalan lagi. Okey tak? Jadi fokus yang 30 ni lah. Okey. Yang mana yang kira tu kalau tak suka, abaikan. Tapi dalam banyak-banyak ni mungkin ada yang senang. Kan? Contohnya yang senang tadi macam mana? Ini senang. Betul tak? Apa lagi senang tadi? Ini pun senang. Yang mana-mana bawah 10 tu, bawah yang mula-mula ni senang. Kan? Momentum pun kalau boleh buat, okey. Jadi, senang cerita 30 tu tanpa pengiraan. 30 ke 29 ke 28 tu tak ada pengiraan. Jadi antara 10 hingga 12 ada pengiraan. Jadi anggaplah macam ni guys. 40 ni kan, katakanlah 28 ni tak ada kira, 12 ni kira. So 12 ni kita pecah lagi. 6 tak nak buat, 6 kita buat. Faham tak guys? Jadi kita dapat 34 lah. Dah lah tu okey dah tu, 34. Jadi mana-mana yang kita tak suka pengiraan tu, kita abaikan dia. Termasuk SPM pun sama. Paper 2 pun kalau ada pengiraan, kita abaikan dia. Kalau kita tak minat. Kalau kita minat, ya buatlah. Okey. Jadi itulah tip yang cikgu bagi setiap tahun. Kepada kawan-kawan yang tak suka pengiraan. Sebab banyak kan, kita nak ingatkan betul tak? MAT lagi nak kena buat. Tapi kalau bagus, kita boleh buat.